Pengoperasian Sekolah Penggal 1 bagi sesi akademik 2022-2023 yang akan bermula pada 21 Mac ini adalah lebih terbuka dengan hampir keseluruhan pelajar ataupun murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Dan pada Sabtu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin menjelaskan Kementerian Pendidikan KPM akan terus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bila tarikh bagi murid dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Dan bagi membincangkan perkara ini, situasi keadaan semasa berkaitan dengan COVID-19 khususnya, bersama dengan saya adalah pakar kesihatan awam Dr. Farhan Rusli. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ehsan. Ya. Doktor, pertama sekali, apa yang kita mahu lihat dan apa yang perlu dilakukan bagi memastikan persekitaran sekolah itu selamat daripada COVID-19 untuk sesi persekolahan kali ini bermula pada 21 Mac ini, Doktor? Jadi apa yang kita harus fahami bersama ialah walaupun banyak benda yang kita dah buat untuk memastikan penularan di sekolah tidak berlangsung, kita harus memahami bahawa perkara yang paling umum dan paling penting adalah vaksinasi yang diterima oleh kanak-kanak tersebut, kerana ini adalah lindungan yang paling optimum dan utama untuk kanak-kanak. Jadi saya sudah katakan beberapa kali, pembukaan sekolah secara terbuka kepada semua harus dibuka bersama-sama dengan jumlah kanak-kanak yang divaksinasi. Ini bermakna kita harus memastikan bahawa apabila kita ingin membuka darjah 6, darjah 5, memastikan mereka adalah kumpulan yang telah menerima vaksinasi, supaya kita memastikan apabila mereka masuk ke dalam kawasan sekolah itu dengan mematuhi SOP, risiko jangkitan dan penularan di dalam satu sekolah itu turun ataupun adalah amat rendah sekali. Dan inilah sebenarnya sesuatu yang amat penting untuk Kementerian Pendidikan mengambil kira. Dan juga doktor, ketika sesi sebelum ini banyak kes dikesan di sekolah dan kadar peak kids hanya kurang 30% dan jumlah kes baharu yang melebihi 30,000. Bagaimana doktor melihat kepada situasi dan juga keadaan ini dalam tempoh sekarang? Jadi kita harus memahami bahawa kenaikan pada jumlah nombor kes itu semestinya akan menjadi besar. Saya rasa Kementerian Kesihatan telah memberikan amaran pada awal bulan 2 dan bulan 1 dahulu, kes boleh melonjak sehingga ke 30,000 dan kita telah nampak ia berlaku sekarang. Tetapi apa yang penting ialah kita dapat tahu jumlah kes yang memasuki ke dalam ICU dan juga hospital tidaklah seperti mana setahun yang lepas. Ini menunjukkan juga bahawa mereka yang memasuki ke hospital adalah mereka daripada golongan kebanyakannya daripada yang tidak menerima vaksin. Jadi pembukaan sekolah ini pula adalah akan membuat kelonjakan kes juga berlaku. Tetapi kita tidak harus takut dengan nombor kes itu kerana ia akan merebak dan akan menular. Tetapi apa yang penting ialah kita tidak mahu kanak-kanak yang bersekolahan masuk ke dalam hospital ataupun perlu bantu pernafasan ke ICU dan sebagainya. Oleh itu, ia adalah sesuatu yang amat penting di mana perkara ini harus dilaksanakan dengan betul supaya kita tidak mahu cara sekolah dibuka tetapi selepas itu ditutup balik sebagai kita nampak di sekolah-sekolah asrama dan sebagainya. Dan satu SOP yang khusus dan terperinci harus diberikan dan disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahawa tiada gangguan lagi penerimaan pendidikan kepada kanak-kanak ini. Apa maksud saya? Apabila SPM ataupun peperiksaan itu dilaksanakan, kita harus tahu akan ada kes yang akan berlaku dalam sekolah ini. Tetapi apakah yang kita harus laksanakan untuk memastikan ia tidak mengganggu pendidikan kanak-kanak tersebut? Jadi kita harus ada kelas khas yang bermakna mereka yang mungkin close contact ataupun yang positif boleh diletakkan di satu tempat dan sebagainya dan tidak lagi kita menutup sekolah secara keseluruhan. Bagaimana doktor melihat kepada trend dan juga penerimaan terutamanya berkaitan dengan peak kids ataupun vaksin kepada kanak-kanak untuk waktu ini, doktor? Saya tengok sebenarnya sambutan dia boleh menjadi lebih bagus dan ini sebenarnya kita nampak bahawa masih ramai lagi. Saya rasa lebih kurang 3 juta lagi yang patut menerima vaksinasi ini masih lagi belum menerimanya. Jadi di sini ini akan kembali isu ini akan kembali kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Persoalan dia adalah sangat-sangat mudah. Jika guru-guru di sekolah yang tidak mahu menerima vaksin
dibenarkan ataupun tidak dibenarkan masuk ke sekolah dan mengajar. Mereka diletakkan di administration ataupun sebagainya, kan, seperti apa yang berlaku pada hari itu. Adakah kanak-kanak yang tidak menerima vaksin akan dibenarkan masuk ke sekolah? Jadi kita tidak boleh mengada dua double standard di mana cikgu yang tidak divaksin tak boleh datang sekolah, tetapi kanak-kanak yang tak vaksin boleh pula datang sekolah. Kerana ini akan mengelirukan masyarakat. Kerana adakah perbezaan penularan COVID itu antara cikgu dan murid? Terutamanya ia tidak berbeza, ya. Jadi satu perincian yang khusus yang patut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengutamakan bahawa betapa pentingnya vaksin ini untuk kanak-kanak yang sudah menerimanya boleh kembali ke sekolah dan boleh melalui fasa pendidikan secara normal, bermakna bergaul, bermain di luar, bermain bola sepak, pendidikan jasmani dan sebagainya, supaya kita tidak ada apa-apa kebantutan daripada segi penerimaan pendidikan untuk kanak-kanak ini. Dan juga doktor, bagaimana kegusaran dalam kalangan ibu bapa untuk memberi vaksin kepada kanak-kanak ini? Apa yang mereka perlu faham dan apa yang mereka perlu lakukan untuk memastikan bahawa kes jangkitan sekiranya dijangkiti COVID-19 ini dapat mempunyai simptom yang lebih rendah daripada mereka yang tidak divaksin? Jadi isu ini sebenarnya agak rumit dan agak pelik sebenarnya bagi saya, Ihsan. Jadi apa yang kita harus fikirkan, kalau kita sendiri dah suntikkan vaksin itu ke dalam badan kita, kenapa kita tidak mahu memberikan vaksin itu kepada anak-anak kita? Kenapa kita ingin melindungi diri kita tetapi tidak mahu melindungi anak-anak kita? Betul ada beberapa pihak ataupun setengah pihak yang mengatakan bahawa mungkin ada bengkak daripada bengkak jantung sampingan cucuk vaksin dan sebagainya. Tetapi mereka harus memahami bahawa risiko daripada perkara yang berlaku ini adalah lebih tinggi jika anak mereka terkena COVID. Dan ingat, COVID itu bukan sahaja untuk 7 hari ataupun 10 hari, tetapi kita ada isu-isu seperti long COVID, di mana paru-paru boleh lagi rosak dan sebagainya. Dan juga pembesaran kanak-kanak itu daripada segi organ-organnya boleh juga terjejas. Jadi vaksin ini memainkan peranan untuk mengurangkan risiko dia daripada kanak-kanak ini boleh mendapat jangkitan yang teruk ataupun mendapat kerosakan kepada organ mereka yang teruk disebabkan oleh COVID. Jadi kita harus memahami, ia benar apabila kita mengambil vaksin ini ada risiko dia. Tetapi risiko tidak mengambil vaksin itu adalah berpuluh kali lipat ganda untuk anak-anak kita. Dan juga akhir sekali doktor, bagaimana doktor melihat kepada fasa memasuki fasa endemik ini untuk kita hidup dalam COVID-19 tetapi dalam masa yang sama untuk mengurangkan sedikit rasa gusar, rasa risau dan sebagainya dalam melihat kepada situasi dan juga keadaan ini untuk memastikan kita mungkin tidak boleh hidup seperti dahulu dalam situasi sekarang ini, tetapi dalam masa yang sama kita boleh mencipta sesuatu keadaan yang lebih baik dalam suasana COVID. Jadi kita harus memahami bahawa COVID ini mungkin akan berada di dalam kita punya komuniti mungkin untuk 2 hingga 3 tahun lagi ataupun mungkin selama-lamanya. Jadi siapa yang tahu? Tetapi apa yang kita faham bahawa apabila kita telah menerima vaksinasi dan alhamdulillah sekarang kita pun ada juga rawatan-rawatan yang boleh diberikan kepada mereka untuk mengurangkan risiko COVID teruk itu, sudah ada. Kita faham bahawa ini boleh digunakan untuk kembalikan diri kita kepada keadaan yang normal. Tetapi ada sedikit perubahan, iaitu kita harus memahami bahawa kita tidak boleh melakukan pergaulan tanpa memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan daripada segi pandangan kesihatan awam, ini adalah sesuatu yang amat bagus sekali. Kerana apabila kita memakai pelitup muka, ia bukanlah hanya untuk mengelakkan daripada COVID, ia juga mengelakkan kita daripada sesama, daripada batuk, daripada tuberkulosis juga, di mana penyakit-penyakit berjangkit melalui udara ataupun aerosolize ini dapat dikurangkan. Dan ini adalah sesuatu yang bagus. Dan saya rasa untuk kita punya kepada fasa endemik yang akan langsung mungkin tidak lama lagi ini, kita harus melaksanakan artikel ini as part of kita punya daily routine. Ia adalah satu amalan asas di mana kita harus memastikan kita tidaklah menjadi satu sos ataupun punca perdabakan ke dalam komuniti kita. Dan insya-Allah kalau kita mengambil langkah-langkah ini, kita boleh melakukan aktiviti sama seperti sebelum pandemik, cuma ada perubahan kecil-kecil sahaja. Dan insya-Allah kalau kita memberikan
sikit masa yang lebih, mengambil masa untuk memahami kenapa kita melaksanakan ini, kita boleh bersama-sama masuk ke dalam fasa norma baru ini dengan sukarela dan dengan amat bahagia sekali lah. Baik, terima kasih Pakar Kesihatan Awam Dr. Farhan Rusli atas penjelasan dan juga diskusi itu tadi. Terima kasih Doktor.